Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuraisyah binti Azman. Nombor matrik saya 23 DIB 19F1054. Saya daripada Diploma Islamic Banking and Finance. Tajuk pada hari ini adalah pembentangan latihan industri. Table of content, pengenalan, latar belakang, laporan teknikal dan kesimpulan. Pengenalan latihan industri. Ia dapat memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar dari pelbagai aspek seperti perkembangan teknologi, komunikasi yang berkesan, berpasukan, peraturan serta etika bekerja di sesebuah organisasi. Apabila setiap pelajar yang mengikuti pengajian di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia telah diwajibkan untuk menjalani industri selama 1 semester, dan bagi pelajar yang mengambil diploma di Politeknik, mereka akan menjalani industri pada semester yang ke-6. Latihan industri diwajibkan kepada setiap pelajar sebelum melayakkan mereka untuk dianugerahkan diploma dalam bidang masing-masing. Latihan ini juga dapat memberi pengalaman yang berguna kepada pelajar serta platform untuk menyiapkan diri bagi menempuhi alam pekerjaan dan menjadikan pelajar lebih bersiap pada masa akan datang. Latar belakang syarikat. Latar belakang syarikat. Seperti yang kita lihat, ini adalah logo syarikat Maxcount Advisory Sendirian Berhad. Pengarah kepada syarikat ini adalah Puan Nur Ain Nur Nadia binti Muhammad Fuzi. Maxcount Advisory Sendirian Berhad telah diperbadankan di Malaysia pada tahun 28 Januari 2022. Syarikat percaya kejayaan tidak dalam tempoh yang singkat. Oleh itu, syarikat telah memilih kaki tangan yang berdedikasi dan berkemahiran untuk berusaha. Kejayaan syarikat sama dengan sokongan tidak berbelah bahagi daripada pelanggan syarikat yang bernilai. Disokong dengan kekuatan ini, Maxcount Advisory Sendirian Berhad bukan sahaja menawarkan penyelesaian praktikal untuk keperluan perniagaan syarikat, tetapi syarikat juga menawarkan pelanggan nasihat tentang pengurusan sumber mereka untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Latar belakang syarikat. Maxcount Advisory Sendirian Berhad merupakan sebuah syarikat perkhidmatan dari segi perkhidmatan perakaunan. Selain perakaunan, syarikat juga membuat akaun, audit dan juga teks iaitu cukai. Visi adalah sebagai peneraju terbilang dalam perakaunan, kewangan dan perakaunan pengurusan sektor awam. Manakala misi syarikat Maxcount adalah mengukuhkan pengurusan kewangan sektor awam secara berhemat dengan dasar yang progresif dan sektor perakaunan yang efisien menerusi kaki tangan dan kolaborasi yang strategik. Laporan teknikal. Akaun. Akaun adalah bagi perniagaan yang memerlukan set akaun kewangan yang cekap dan komprehensif untuk operasi mereka, menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan perakaunan, membolehkan pelanggan menumpukan perhatian kepada perniagaan teras mereka, mengurangkan perbelanjaan pentadbiran. Seterusnya, sistem yang digunakan dalam membuat akaun di syarikat Maxcount Advisory Sendirian Berhad adalah menggunakan sistem QuickBooks. Apabila menggunakan sistem QuickBooks, ia dapat memudahkan perjalanan untuk mengisi data-data pelanggan yang beri kepada syarikat. Jadi, sebagai saya yang membuat akaun itu, amat mudah untuk mengisi semua data-data yang diberikan. Kemudian, syarikat yang kedua yang saya membuat akaun adalah syarikat Twins Machinery Sendirian Berhad. Syarikat Twins Machinery Sendirian Berhad, saya mengeluarkan sehinggalah menjadi satu akaun yang lengkap. Contohnya seperti balance sheet, profit and loss, dapat mengetahui jumlah untung ataupun rugi. Next adalah ledger and then trial balance. So kesemua itu dapat mengetahui kedudukan syarikat di mana mendapat keuntungan ataupun mendapat kerugian. Audit. Audit adalah prosedur teratur yang secara bebas memeriksa maklumat
kewangan sesuatu dengan matlamat memberikan pendapat mengenai pandangan yang benar dan saksama. Di sini, organisasi merujuk kepada semua tanpa mengira saiz, struktur, sifat dan bentuknya. Pengauditan adalah penyiasatan yang kritikal dan tidak berat sebelah bagi setiap aspek transaksi, iaitu voucher, resit, buku akaun dan dokumen yang disahkan untuk memastikan kesahihan dan kebolehpercayaan penyata kewangan. Selain itu, kesilapan dan penipuan atau manipulasi yang sengaja dalam akaun atau penyelewengan dan lain-lain boleh dikesan melalui penyelidikan terperinci. Cukai ialah biaya yang dibayar oleh syarikat secara berwajib kepada pemerintah sesebuah negara seperti mana yang ditetapkan undang-undang agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan melalui perbelanjaan yang banyak dikhususkan untuk rakyat. Cukai dari perspektif ekonomi difahamkan sebagai beralihnya sumber daya daripada swasta kepada awam. Pemahaman ini memberikan gambaran bahawa wujud cukai menyebabkan berubahnya dua keadaan. Yang pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Yang kedua, bertambahnya kemampuan kewangan negara dalam penyediaan barangan dan khidmat awam yang merupakan keperluan masyarakat. Saya diberikan tugasan untuk membuat taxcom dalam syarikat. Berdasarkan apa yang gambar raja yang kita lihat, saya membuat deep interest untuk syarikat Grand Leisure Travel and Tours Sdn Bhd. Berdasarkan deep interest yang diberikan, kadar cukai hendaklah selari dengan cukai Bank Negara Malaysia. Saya dapat belajar sedikit sebanyak tentang cukai. Kesimpulan, selama beberapa bulan menjalani latihan industri, banyak pengalaman dan pengetahuan serta pendedahan yang berguna yang telah saya perolehi. Segala pendedahan yang diperolehi telah menyedarkan diri saya sendiri dalam meningkatkan keyakinan diri bagi menghadapi kehidupan yang kian mencabar zaman sekarang. Praktikal adalah pelengkap kepada ilmu atau teori yang dipelajari. Ini jelas dengan konsep ilmu dan amal, di mana ilmu yang dipelajari tanpa mengamalkannya akan hilang dan tidak akan memberi apa-apa kesan. Begitulah jika kita beramal tanpa ilmu, sudah tentu akan wujud masalah dari segi pegangan dan juga pendirian yang sentiasa berubah-ubah. Sepanjang saya menjalani latihan industri, terdapat banyak perubahan daripada sudut pembelajaran, persekitaran dan pergaulan sesama rakan sekerja. Ia secara langsung dapat meningkatkan dedikasi dan sikap rasional terhadap diri sendiri. Sekian saja daripada saya, Siti Nuraisyah binti Azman, pembentangan tentang latihan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.